Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita berbincang tentang isu dalam periwayatan Musnad Imam Ahmad. Seperti yang telah kita bincangkan dalam pembentangan sebelum ini, Musnad telah dikumpulkan oleh anak Imam Ahmad iaitu Abdullah bin Ahmad, dan antara masalah atau isu yang dibangkitkan berkenaan dengan Musnad Imam Ahmad ialah penambahan periwayatan daripada orang lain selain daripada Imam Ahmad. Ini termasuklah penambahan ataupun ziyadat daripada Abdullah bin Ahmad sendiri, dan juga hadis tambahan daripada Abu Bakar Ahmad bin Ja'far Al-Qati'i. Ini antara isu yang berlaku dengan Musnad, seperti mana yang juga berlaku dalam Sunan Ibn Majah sebagai contoh, yang terdapatnya penambahan Al-Qattan, dan juga ada sebab ataupun sebab berlakunya perkara ini. Contohnya dalam Sunan Ibn Majah, penambahan ini lebih kepada penambahan periwayatan untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi bagi hadis, sokongan bagi hadis yang dibawa oleh Ibn Majah. Tapi bagaimana pula dengan Musnad? InsyaAllah kita akan bahas dalam pembentangan ini. Menurut Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna ataupun As-Sa'ati, beliau apabila membahaskan tentang Musnad Imam Ahmad, beliau membahagikan periwayatan dalam Musnad kepada 6. Yang pertama ialah hadis Abdullah daripada bapa beliau. Ini kategori hadis yang pertama. Imam Ahmad setelah beliau dilepaskan daripada pemimpin, ataupun beliau dilepaskan daripada pemimpin yang mendukung mazhab Mu'tazilah, antara perkara yang dilakukan oleh beliau ialah beliau meriwayatkan hadis-hadis kepada anak beliau iaitu Abdullah, dan hadis-hadis inilah yang akhirnya dibukukan oleh anak beliau menjadi Musnad Imam Ahmad. Ini merupakan kategori hadis yang pertama, iaitu hadis yang didengari atau diriwayatkan daripada bapanya secara sama' ataupun sama' min lafzi syekh. Bermakna ini hadis-hadis yang didengari secara terus oleh Abdullah daripada bapanya. Hadis-hadis ini dalam Musnad merangkumi lebih kurang 3/4 daripada hadis-hadis dalam kitab tersebut. Dan inilah hadis-hadis yang sabit daripada Imam Ahmad dalam Musnad. Dan kalau kita berujuk ataupun kalau kita baca Musnad, kita boleh lihat perbezaan periwayatan ini mengikut lafaz tahammul yang dibawa dalam sanad. Sirah al-ada sebagai contoh bagi hadis kategori pertama ini, iaitu hadis Abdullah dari bapanya. Kalau kita rujuk di sini, saya berikan contoh daripada Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis bernombor 9540 seperti berikut. Ini haddatsana Abdullah qala haddatsani abi. Bermakna Abdullah berkata bahawa dia mendengar ataupun telah menyampaikan kepadanya bapanya. Dan ini contoh kategori hadis dalam periwayatan yang pertama, iaitu hadis Abdullah dari bapanya. Yang kedua ialah hadis Abdullah dan bapanya sekaligus daripada orang lain. Ini antara hadis yang juga masyhur dalam Musnad, yang mana kita boleh lihat sirah al-ada bagi hadis umpama ini ialah haddatsana. Sebagai contoh, dalam Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga hadis bernombor 9542, haddatsana Yahya bin Sa'id. Bermakna Abdullah dan bapa beliau mendengar daripada Yahya bin Sa'id. Ini termasuk dalam kategori hadis yang periwayatan yang kedua. Ketiga ialah hadis Abdullah daripada orang lain tanpa perantaraan bapanya. Inilah yang disebut oleh para muhaddis sebagai zawaid
Abdullah ataupun ziyadat Abdullah, yang mana ini merupakan penambahan yang bukannya asal daripada Imam Ahmad, iaitu asalnya daripada Abdullah. Dan contoh dalam Musnad Ahmad berkenaan dengan hadis yang termasuk dalam kategori ini ialah hadis yang saya petik daripada Musnad Abi Rimsah At-Taimi bernombor 7113, di mana Abdullah bin Ahmad mengambil hadis ini secara terus daripada Amr bin Muhammad bin Bukair seperti berikut. Haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid. Haddatsani, yakni Abdullah meriwayatkan daripada Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid. Bermakna hadis ini merupakan hadis tambahan Abdullah di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini termasuk dalam kategori yang ketiga. Periwayatan yang keempat ialah hadis Abdullah dan ayahnya yang berbentuk qiraah dan bukan sama. Qiraah ala syekh. Bermakna hadis ini dibaca dan dan disokong oleh bapanya. Antara contoh hadis yang termasuk dalam kategori ini ialah hadis daripada Musnad Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang bernombor 6472 seperti berikut. Qala qara'tu ala abi, yakni Abdullah berkata, aku membaca kepada ayahku. Dan ini termasuk dalam kategori hadis yang keempat, iaitu hadis yang berbentuk qiraah dan bukan sama'. Yang ketiga ialah hadis wijadah, yang kelima ialah hadis wijadah, yang mana hadis Abdullah daripada catatan ayahnya tanpa qiraah atau sama'. Bermakna dia tidak mendapat hadis ini secara terus daripada bapanya, mendengar daripada mulut bapanya ataupun beliau membaca kepada bapanya. Sebaliknya ini hadis-hadis yang beliau temui dalam catatan bapanya. Antara contoh hadis dalam kategori ini ialah hadis daripada Musnad Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bernombor 5076 seperti yang berikut. Qala wajadtu fi kitabi abi, aku menemui di dalam penulisan bapaku ataupun kitab bapaku. Ini merujuk pada Abdullah menjumpai hadis ini dalam kitab bapanya. Ini antara perkara yang dibincang oleh sebahagian muhaddisin, bahawa apakah status hadis-hadis umpama ini, dan itu merupakan perbincangan berkenaan dengan mustalahul hadis ataupun kaedah penilaian sanad, insya-Allah. Yang keenam ialah hadis-hadis daripada Hafiz Abu Bakar Al-Qati'i. Ini merupakan hadis tambahan daripada Abu Bakar Al-Qati'i. Abu Bakar Al-Qati'i merupakan anak murid kepada Abdullah bin Ahmad. Dan jumlah hadis dalam kategori ini sangat sedikit, tidaklah terlalu banyak. Dan antaranya ialah hadis seperti berikut daripada Musnad Ansar yang bernombor 22345, dan di mana beliau menyebut dalam periwayatan ini qala Ibnu Malik, dan Dakhil Al-Luhaidan dalam penulisan beliau berkenaan dengan Ziyadatul Qati'i fi Musnad, beliau menyebutkan bahawa Ibnu Malik di sini merujuk kepada Hafiz Abu Bakar Al-Qati'i. Bermakna hadis ini merupakan hadis penambahan daripada Abu Bakar Al-Qati'i. Ini antara isu yang dibangkitkan berkenaan Musnad Imam Ahmad, yang mana terdapatnya penambahan periwayat-periwayat selain daripada Imam Ahmad sendiri. Baik, daripada ini kita kena bincang apakah status hadis dalam Musnad Imam Ahmad, apakah stand para muhaddisin berkenaan dengan hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Terdapat tiga pandangan yang berbeza berkenaan dengan status hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Yang pertama, adanya ulama yang beranggapan bahawa semua hadis dalam Musnad merupakan hadis yang sahih, seperti Ibnu Al-Madini, kerana anggapannya bahawa Imam Ahmad meletakkan syarat sahih pada Musnad Imam Ahmad. Kedua, ada pandangan yang mengatakan bahawa dalam Musnad wujudnya hadis sahih, dhaif dan maudhu'. Ini dibawa atau disokong oleh Ibnu Jauzi sebagai contoh. Beliau menyebut ada sekurang-kurangnya 29 hadis maudhu', dan Al-Iraqi beliau menambah lagi 9 hadis maudhu' dan menolak pendapat bahawa Imam Ahmad meletakkan syarat sahih bagi musnadnya. Antara contoh hadis Musnad Imam Ahmad yang dibawa oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau, iaitu Al-Mawdu'at min al-Ahadits Al-Marfu'at, ialah hadis daripada Musnad Abu Hurairah, iaitu hadis bernombor 8293 seperti berikut, iaitu hadis
حدثنا أبو عامر حدثنا أفلاه بن سعيد الأنصاري من أهل القباء حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب القبر أذناب البقر تمام أذناب البقر. Hadis ini dinilai oleh Ibnul Jauzi sebagai hadis yang maudhu' atau hadis yang palsu dalam kitab beliau. Walau bagaimanapun ulama kontemporari seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud, beliau mensahihkan hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini kuat dengan syarat Muslim. Bermakna ada khilaf berkenaan dengan hadis-hadis yang dinilai sebagai maudhu' oleh Ibnul Jauzi dan Al-Iraqi. Baik, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, ada hadis sahih pada tahap yang tertinggi dan juga hadis dhaif yang menghampiri tahap hasan. Adapun hadis-hadis palsu bukannya asalnya daripada Imam Ahmad tetapi merupakan zawaid ataupun penambahan daripada Abdullah dan Abu Bakar Al-Qati'i. Inilah pandangan para ulama seperti Imam Az-Zahabi, Ibn Hajar, Ibn Taymiyah, As-Suyuti dan lain-lain. Mereka berpendapat bahawa wujudnya hadis palsu dalam musnad ialah kerana adanya penambahan daripada Abdullah dan juga Abu Bakar Al-Qati'i. Dan Ibn Taymiyah juga menegaskan bahawa Imam Ahmad tidak meletakkan syarat sahih pada kitab beliau. Beliau sekadar meriwayatkan dalam musnad apa yang beliau anggap sebagai hujah dalam sesuatu masalah. Bermakna Imam Ahmad tidak ada masalah untuk meletakkan hadis-hadis yang dhaif selagi mana dhaif itu dhaif yang ringan. Dan Ibn Hajar juga menyebut dalam kitab beliau Al-Qaul Al-Musaddad, yang ini Imam Ahmad menolak secara khusus bahawa terdapat banyaknya hadis palsu dalam Musnad Ahmad dan yang ini Imam Ibn Hajar berpandangan bahawa tidak wujud banyak hadis palsu dalam Musnad Imam Ahmad dan kebanyakan hadisnya dinilai sebagai hadis yang baik. Baik, ini membawa kita kepada satu perkara iaitu isu iaitu bagaimanakah kaedah Imam Ahmad dalam mengambil seorang ataupun menilai seorang perawi. Pertama, beliau akan mendahulukan hadis daripada orang yang thiqah dan sabit. Bermakna beliau akan menerima hadis-hadis yang sahih, itu keutamaan bagi beliau. Tapi beliau tetap menerima hadis daripada orang yang bertakwa walaupun kurang dan kurang dhabit jika tiada hadis lain yang ada berkenaan dengan isu tersebut. Bermakna Imam Ahmad tidak ada masalah untuk mengambil hadis yang kurang sahih ataupun jatuh di bawah tahap sahih selagi mana hadis itu merupakan satu-satunya hadis berkenaan dengan isu tersebut. Kemudian Imam Ahmad juga dia meletakkan syarat muttasil, iaitu hadis itu mesti marfu' kepada Nabi SAW dan menolak hadis-hadis yang mursal. Dan hadis mursal atau dhaif ini hanya diterima di sisi beliau sekiranya tidak ada hadis lain berkenaan dengan masalah atau isu tersebut. Dan beliau juga mengkaji matan hadis dan memastikan ianya selari dengan hadis yang telah jelas kesahihannya. Maknanya tidak boleh ada syaz tidak boleh ada ilal pada matannya dan tidak boleh bertentangan dengan periwayatan yang sabit kesahihannya. Maka di sisi Imam Ahmad hadis itu akan ditolak. Bermakna Imam Ahmad dalam meletakkan syarat perawi bagi hadis-hadis beliau meletakkan syarat perawi yang jujur dan dalam perintah agama tidak khianat dalam urusan sesama manusia. Dan juga Imam Ahmad juga terkenal seorang yang sangat keras terhadap mereka yang bermazhab Mu'tazilah ataupun mereka yang mempunyai isu dalam khalqul Quran dan sebagainya. Penting untuk kita faham perkara ini supaya kita tidak tersilap faham bahawa Imam Ahmad meletakkan syarat sahih pada musnad beliau. Adakah wujud hadis dhaif atau maudhu' dan sebagainya dalam musnad Imam Ahmad? Ya, ada hadis sahih pada tahap yang tertinggi, ada juga hadis yang dhaif, ada juga hadis yang maudhu', dan ini juga bergantung kepada penilaian ulama-ulama yang terkemudian. Dan begitu pun walau bagaimanapun bila mana kita ingin menukilkan hadis daripada musnad Imam Ahmad, amatlah penting untuk kita mengkaji terlebih dahulu kesahihan hadis tersebut, kerana sememangnya wujud
hadis-hadis daripada pelbagai kategori dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana penting untuk setiap nukilan daripada hadis-hadis Musnad Imam Ahmad perlu dinilai ataupun dikaji terlebih dahulu kesahihannya. Um, itu sahaja. Kesimpulannya ialah Musnad Imam Ahmad merupakan antara kitab rujukan hadis yang sangat penting dalam uh, bagi pengkaji hadis, dan kita boleh lihat daripada banyaknya usaha para ulama untuk mengkaji Musnad Imam Ahmad, dan juga kita lihat adanya usaha-usaha ulama kontemporari seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud untuk mentahqiq dan mentakhrij hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Begitu juga ulama seperti As-Sa'ati yang juga menyusun Musnad Imam Ahmad mengikut tema dan bab. Dan ini merupakan satu contoh betapa relevannya Musnad Imam Ahmad dalam kajian hadis even pada zaman moden ini. Dan daripada sudut status periwayatan dan sebagainya, seperti yang telah disebutkan sebentar tadi, penting untuk pengkaji hadis bila mana mereka menukilkan hadis daripada Musnad Imam Ahmad, penting bagi mereka untuk mengkaji terlebih dahulu status hadis tersebut supaya kita tidak tersilap menukilkan hadis-hadis yang mungkin bermasalah dan mempunyai penyakit. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.